Tat nanas, bentuk nanas dan tip buat bentuk nanas yang cantik. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh. Alhamdulillah, kali ni Mok Teh nak kongsi lagi resipi tat. Kan tat ni berbagai bentuk kita boleh buat. Nampak tak? Ni Mok Teh hasilkan resipi tat bentuk nanas. Tat nanas bentuk nanas. Cantik bukan? Okey, kalau nak tahu macam mana Mok Teh sediakan resipi tat bentuk nanas ni, okey, boleh tengok video Mok Teh ni sampai habis ya. Okey. Jom kita layan video Mok Teh ni. Jangan buang masa lagi. Jom. Sediakan bahan-bahannya. 250 gram butter, 1 biji kuning telur, 1 penutup es vanila, 800 gram gula yang telah dikisar. Bahan-bahan apa yang Mok Teh masukkan untuk buat tat yang comel dan gebu-gebas ni. Okey, 100 gram tepung kastad dan 250 gram tepung gandum. Baik, tepung gandum sebelum nak buat tu kena ayak terlebih dahulu. Okey, masukkan ke dalam acuan ayak tu. Okey, ayak dulu terlebih dahululah tepung ya. Okey. Bukan apa, tujuannya ni takut ada ketul-ketulan kan, ketul-ketulan gandum yang kasar tu kan, ataupun sampah-sampah, kadang-kadang semut, itulah kadang-kadang kita tak tahu benda-benda macam gitu, termasuk juga dalam tepung gandum. Tapi kalau ayak kita dapat detect lah apa yang terdapat dalam tu. Okey, macam itulah lebih kurang. Tat yang Mok Teh hasilkan ni memang gebu sangat. Inilah bahan-bahan yang Mok Teh masukkan. Tips yang Mok Teh guna tak susah pun. Hanya sukatan bahan-bahan tu nak kena tepat lah. Kan? Memang gebu sangat. Okay, ikut. Dan sukatan tu memang kena tepat lah. Baru menjadikan biskut kita tu memang gebu dan sedap. Biskut tat sebenarnya pelbagai kita boleh buat bentuk dia tau. Okey, tat gulung, tat bentuk bulat tu, macam-macam bentuk, bentuk buah nanas, bentuk buah labu, bentuk bunga dan bermacam-macam lagi kalau kita kreatif. Sebenarnya kuih tat ni kalau kita betul-betul kreatif boleh banyak menghasilkan bentuk-bentuk kuih tat yang menarik. Okey. Dah siap Mok Teh ayak tadi. Okey. Kita ketepikan dulu. Okey, ni tepung jagung. Okey, 100 gram tepung jagung. Ni tepung kastad. Okey, 100 gram juga tepung kastad. Okey, kita akan campurkan sekali nanti ya. Okey, baik. Okey, bahan-bahan dah sedia. Okey. Ni juga es vanila ni jangan lupa ya. Ini untuk mewangikan bau biskut tak tu.
Untuk buat pelbagai jenis kuih tart, Mokti guna margarin. Kita kena tahu pilihan margarin yang tepat ya. Contoh seperti margarin buttercup, jenama buttercup Mokti guna. Okey, lepas tu sebiji telur. Okey, telur ambil kuning telur sahaja ya. Baik, mula-mula kita masukkan 250 gram margarin jenama buttercup ke dalam bekas tu lah, bekas untuk kita uli dia tu. Okey, masukkan sampai habis lah. Okey, ni sukat dulu tau timbang terlebih dahulu. Kalau kita nak belajar, kita kena timbang lah ya untuk permulaan. Kalau tak timbang nanti tak jadi, takut terkeras, terlembik kan, susah pula nanti kan. Dah beli bahan-bahan dah lah mahal tu tak. Lepas tu buat pula tak jadi, hampir betul kan. Itulah. Okey, timbang dulu. Untuk permulaan timbang, baru nak belajar kena timbang, dah ikut sukatan. Jangan main masuk je mesti. Kalau tak jadi, menyesal nanti. Okey, lepas tu pecahkan satu biji telur. Okey, Mokti ambil kuning telur sahaja ya. Okey, kita guna kuning telur sahaja, asingkanlah. Okey, Mokti tapis tu. Asingkan telur putih dan telur kuning, tapis. Mokti guna senduk yang berlubang ni. Itu senang lah. Kita nak asingkan yang putih dan yang kuning tu. Okey, sebab kita nak yang kuning saja. Okey, dia termasuk sikit. Okey, Mokti ambil balik lah. Okey. Lepas tu kacau lah. Kacau dan okey, masuk dulu esen vanila lah. Okey, satu penutup esen vanila. Esen vanila ni tujuan untuk mewangikan biskut tart kita lah. Okey, supaya bau hanya telur tu dapat diatasi dengan bau esen vanila tu. Kadang-kadang telur ni bau dia hanyis sikit kan. Ada orang kan dia tak suka telur sebab bau dia hanyis. Gitulah kan. Okey, kacau-kacau. Kacaunya jangan terlalu lama ya. Mokti kalau buat biskut, Mokti selalu ingatkan. Setiap resipi Mokti selalu ingatkan. Jangan kacau terlalu lama, takut kembang nanti. Okey, lepas tu masukkan gula. Gula. Okey, 800 gram gula. Okey, gula ni nak kurangkan pun boleh tau. Sebab kalau tak nak manis, kurangkan. Kalau nak manis, lebihkanlah, lebih kurang macam tu. Tapi ikut sukatan yang Mokti belajar tu 80 gram gula lah. Gula halus. Okey, ni Mokti guna gula biasa je. Cuma Mokti blend kan. Sama je lah. Nak guna gula icing pun boleh. Janji gula yang halus lah. Okey, kacau sebati. Bagi dia tercampur semua. Okey, buat biskut ni jangan pakai mixer ya, tak perlu mixer ya. Kacau dengan senduk gitu pun boleh. Okey, lepas tu masukkan 100 gram tepung jagung. Masuk sikit demi sedikit ya. Masuk sikit demi sedikit, kacau, masuk sikit-sikit, kacau macam tu lah sehingga adunan tu habis. Lebih kurang macam tu lah. Okey, kacau-kacau. Lepas tu masukkan pula 100 gram tepung kastad. Tadi tepung jagung, ni tepung kastad pula masukkan. Okey, masuk sikit demi sedikit juga macam biasa jugalah, sehingga habis. Okey. Harap-harap kat luar sana tu dapat ya. Mokti ni tunjuk secara detail tau. Kalau tak tahu nak buat lagi, tak tahulah macam mana Mokti nak tunjuk cara supaya anda semua faham. Okey, insya-Allah mudah-mudahan anda semua faham ya apabila masuk ke channel Mokti ni, insya-Allah. Mokti harapkan semua faham dah boleh buat. Itulah ilmu kan. Tapi kalau tengok betul-betul memang boleh buat, confirm insya-Allah. Okey, lepas tu masukkan gandum. Gandum ya, tadilah yang Mokti nyatakan tadi ya.
250 gram gandum. Gandum yang telah diayak. Kacau, dah masukkan sedikit demi sedikit juga sehingga habis. Ulang benda yang sama je. Okey, dah habis. Okey, kacau. Lepas pada ni kita akan tukar dengan menggunakan tangan. Sebab nak guna kacang gitu memang susah lah sikit kan. Nak kena guna tangan jugalah. Air tangan. Itulah yang menyedapkan sesuatu kan. Tu tak? Air tangan. Okey, lurutkan. Okey. Guna tangan lagi selesa dan lagi apa? Lagi cepat sebati tu. Gandum apa semualah kita campur yang kita masuk tadi tu, kita campur dengan cepat lah. Sebati dengan cepat. Okey, kacau-kacau, gaulkan dia. Gaul dengan penuh kasih sayang. Tak gitu. Okey, lepas tu kita nampak macam dah tercampur semua ni. Lebih kurang macam ni lah nak ya. Okey, cuba kepal-kepal sikit kalau dia dah macam apa? Okey, cuba kepal Okey, terbentuk macam gitu, maknanya adunan kita tu memang dah cantik, dah okeylah. Dah sesuai lah untuk buat tart kita ni. Tart yang Mok hasilkan ni memang gebu tau. Memang gebu sangat untuk buat tart bunga. Okey, tart bunga dan tart gulung ni dia ada beza sikit. Tart gulung ada campuran minyak sapi lah. Tart gulung tu nak kena adunan dia tu lembik sikit daripada tart ni. Kalau tart ni lebih kurang macam ni lah. Okey, lepas tu diamkan selama 10 minit lebih kurang macam tu lah. Kena diamkan sekejap lah. Okey, lepas tu kita akan buat untuk sapuan atas tart kita tu. Okey, kita menggunakan sebiji telur dan sedikit pewarna kuning lah. Okey, mula-mula pecahkan sebiji telur dan kita akan ambil kuning telur sahaja ya. Masukkan sedikit pewarna kuning. Lepas tu kacau-kacau lah sehingga tercampur. Okey, kalau nak campurkan sedikit air pun boleh. 2-3 titis ke, gitulah. Tak campur pun boleh juga. Okey, kacau-kacau sehingga sebatilah color dia tu dengan telur. Okey, ni dah boleh lah ni. Senang je, lebih kurang macam ni je. Okey. Ni dah boleh. Okey, dah boleh gunalah. Baik, kita ketepikan. Okey. Kita fokus pula untuk buat adunan. Okey, adunan tadi. Okey, kita nak hasilkan adunan yang berwarna hijau pula. Okey, Mok masukkan pewarna hijau lah, sedikit pewarna hijau. Ambil sedikit je. Ni untuk buat buat daun nanas tu. Okey. Okey, masukkan sedikit, lepas tu gaul-gaul. Tak perlu banyak ya, ambil sedikit daripada dough yang kita dah buat tadi. Ambil sedikit, segenggam macam tu lah kan. Lepas tu campurkan sedikit pewarna hijau. Ini untuk menampakkan warna hijau je. Kita nak buat daun nanas tu. Okey, uli-uli sebatilah sehingga bertukar warna ya. Okey. Nampak setelah diuli, okey, warna pun dah bertukar menjadi warna hijau. Daripada warna kuning tadi dah jadi warna hijau. Okey, inilah dia. Kita akan bentukkan untuk daun nanas nanti. Okey, lepas tu kita akan bulat-bulatkan dia lah, kecil-kecil. Okey, tengoklah dalam video ni macam mana Mok hasilkan. Baik, okey, ni dia warna hijau, ni dia warna kuning lah. Okey, yang tadi okey. Buat macam ni lah lebih kurang. Mok gentel kecil-kecil. Kalau yang warna hijau tu Mok lebihkan kecil sikit daripada yang warna kuning tu ya. Okey, sebab warna hijau kita tak guna banyak, kita guna sikit saja. Lepas tu gentel lah bulat-bulat, lebih kurang macam tu lah. Macam tu. Okey, gentel sehingga habis.
Buat biskut ni kadang-kadang menguji kesabaran juga, kan. Tapi seronok, kalau buat jadi seronok walaupun berjam-jam duduk kat dapur tu kan. Lepas tu bulatkan yang warna kuning tu juga ya. Yang warna kuning tu kena besarkan sikit daripada warna hijau tu lah ya. Okey. Buat sehingga habis. Baik, nampaknya kita dah genting tu dah selesai lah. Okey, ni Mok Teh akan tunjuk contoh sedikit lah. Balance ada lagi, tapi Mok Teh nak tunjuk contoh untuk you all semua. Okey, lepas tu genting juga tat nanas tu ya. Jam tat nanas. Okey. Okey, ni Mok Teh dah buat lah tu. 2-3 pieces tu Mok Teh dah buat. Okey, ni Mok Teh akan tunjuk contoh. Okey. Mula-mula ambil yang warna kuning tu, tekan dekat tengah tu. Macam kita nak buat undi-undi macam gitu kan. Lebih kurang. Okey, lepas tu masukkan inti jam nanas. Lepas tu tutupkanlah. Okey, tutup. Biar jam tu tak nampak. Okey. Tutup dah bentuk kan. Bentukkan. Okey, lepas tu gilik-gilikkan. Lepas tu bentuklah buju, bulat buju, lebih kurang macam tu lah bentuk nanas. Macam mana kita nak kan. Okey, layanlah Mok Teh buat tu. Tengok macam mana Mok Teh buat. InsyaAllah anda boleh ikut. Sini Mok Teh tunjuk detail. InsyaAllah boleh buat lah. Okey, Mak Teh tunjuk lagi sekali. Okey, ambil yang tadi yang kita dah bulat warna kuning tu, tekan kat tengah tu. Lepas tu masukkan jam nanas. Lepas tu tutup sehingga jam tu tertutup lah. Okey, Mak Teh ulang ni supaya anda faham dan boleh buat ya. InsyaAllah boleh buat. Okey, bentukkan bujur bulat-bulat macam tu lah. Bujur memanjang macam tu. Macam tu lah cara Mak Teh buat. Nanti dia terbentuk cantik lah. Buat bentuk nanas ni makan masa sikit, rumit sikit. Sebab dia banyak, kita kena teliti sikit. Macam tu lah. Okey, dah bentuk macam tu. Okey, lepas tu kita akan kita nak bentuk dia tu, kita guna pisau lah. Kita lorek, kita tekan-tekan dengan pisau macam tu. Okey, dah tekan dengan pisau. Lepas tu kita ambil garfu, kita tekan supaya berlubang sikit ni. Nampak kan? Tapi kalau tak guna garfu pun boleh. Tapi ni tujuan untuk lekatkan kita punya sapuan tu. Lubang gitu. Okey, letakkan dulu. Lepas tu kita buat inti pula, yang warna hijau tu. Okey, yang warna hijau tu untuk buat daun nanas tu. Okey. Gunting je. Okey, biar nampak 3. Macam tu lah. Lepas tu bentukkanlah sikit biar nampak buju sikit kan. Okey kan, dah nampak macam daun nanas kan. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu kita letak kat atas tu. Okey, tekan sikit, jangan tekan kuat, penyek nanti kan. Lepas tu kita bentuk-bentukkan dia balik biar dia cantik lah. Lepas tu tekan dengan garfu supaya dia melekat. Okay. Dah jadi kan buah nanas. Okey, tat nanas, bentuk nanas. Inilah dia hasil. Kalau kita buat hasilnya teliti, insya-Allah cantik lah bentuknya. Pelbagai sebenarnya. Tat nanas ni pelbagai bentuk kita boleh buat. Kalau kita kreatif, kita boleh buat. Ada yang bentuk bentuk labu, cantik. Mak Teh tengok bentuk labu macam-macam lah, pelbagai. Atas kreativiti kita masing-masing kita nak buat. Okey. Adunan yang sama je, macam tak bunga, tak bentuk nanas ni. Adunan yang sama je, cuma bentuk je lain-lain.
Okey, macam biasalah. Mak Teh ulang lagi sekali. Okey. Buat macam biasa, tutup macam tu. Sebenarnya tat ni kan ramai penggemar dia kan. Itulah. Boleh dikatakan kalau setiap kali raya tu tat ni mesti ada setiap rumah kan. Biskut tat ni. Dan tat ni pelbagai kan boleh buat. Itulah. Okey, buat macam biasa, tekan dengan pisau tu. Okey, bentukkan macam nenas kan. Okey, lepas tu tekan dengan garpu. Senang je, tapi nak kena teliti je lah kan. Kalau kita buat teliti, nampak cantik lah bentuk dia tu. Buah nenas dia tu bentuk cantik. Okey, ambil lagi sekali yang warna. Mak Teh tunjuk lagi sekali yang warna hijau ni untuk daun dia. Okey, gunting. Bukakan sikit. Lepas tu tekan sikit di untuk bentukkan bujur dia tu. Okey, boleh letak dekat nenas. Satukan. Okey, cantik bukan? Kalau dah nampak hijau dengan kuning tu, dia dah naik seri lah. Kan? Bentuk nanas. Tekan dengan garpu sikit supaya dia lekat lah. Okey. Dah siap. Okay, then anda boleh buat lah step by step ikut yang Mak Teh buat ni ya. Takkan Mak Teh nak tunjuk semua. Berjam-jam nanti korang tak siap-siap ni. Itulah. Ini Mak Teh ringkaskan. Okey, Mak Teh buat dalam 2-3 bentuk, anda dah boleh ikut ya. InsyaAllah. Okey, ni Mak Teh dah siapkan lah. Okey. Dah siapkan. Dah bentukkan dia, dah siap. Okey, lepas tu proses untuk kita letak telur. Kuning telur pula atas tu kita. Okey, sapu kuning telur atas nanas tu supaya nampak lagi menarik. Okey, sapu satu persatu, hati-hati ya. Jangan sampai kuning telur tu menitis kena pada tat tu. Kalau kena kat bawah tat tu, apabila kita nak keluarkan masa lepas kita bakar tu, dia susah. Dia melekat dekat acuan. Kalau boleh elakkan kuning telur tu menitis atau meleleh dekat bawah tat tu. Kalau boleh atas tu aja ya. Sapu hati-hatilah sehingga habis. Apabila dah masukkan sapukan kuning telur tu kan, dia nampak lagi kan menyerlah kan, nampak lagi menarik macam betul-betul nanas kan. Itulah. Baik, sapulah sehingga habis ya. Okey. Dah hampir nak siap dah ni. Okey, lepas ni kita akan bakar. Okey. Okey, alhamdulillah dah siap dah Mak Teh sapu. Kuning telur kat atas tu. Nampak menarik kan? Comel je kan? Okey, lepas tu bakarlah dalam api lebih kurang dalam 170 darjah Celsius selama 20 ataupun 25 minit tergantung pada oven lah ya. Okey. Okey, boleh masuk oven dan dah siap, boleh keluarkan. Okey. Inilah hasil tat nanas yang dah siap dibakar. Nampak cantik kan? Nak kena apinya tu jangan terlalu kuat lah. Tengok pada oven ya, takut hangus nanti. Kalau hangus dia tak cantik lah nampak. Inilah hasil tat nanas, bentuk nanas by Mak Teh. Ini kreativiti Mak Teh sendirilah. Okey, anda kat luar sana boleh cuba. Dan okey, dah siap boleh angkatlah. Alhamdulillah, akhirnya siap juga Mak Teh siapkan tat nanas, bentuk nanas ni. Itulah. Seronok sangat-sangat buat kuih ni sebenarnya. Kalau menjadi kan, alhamdulillah, anda kat luar sana boleh cuba. Dan jika anda rasa resipi-resipi biskut raya Mak Teh ni bermanfaat,
Silakan share-share kat luar sana banyak-banyak, sebanyak mungkin, biar ramai yang dapat manfaat daripada resipi biskut raya ni. Mana tahu kan ada yang tercari-cari menu resipi yang nak buat biskut raya kan. Boleh share dengan dia orang. Okey, video Mok Teh ni ya. Ramai-ramai kita berbagi agar semua pandai. Okey. Kepada yang baru menonton channel Mok Teh tu, selamat datang Mok Teh ucapkan. Dan yang selalu mengikuti Mok Teh, jutaan terima kasih Mok Teh ucapkan. Dan tak lupa juga kepada yang belum subscribe tu, jemput subscribe. Tekan tombol loceng untuk dapatkan notification daripada resipi-resipi terbaru daripada Mok Teh. InsyaAllah Mok Teh akan kongsikan pelbagai resipi-resipi menarik lagi selepas ini. Okey, salam sayang daripada Mok Teh. Jumpa lagi di lain video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.